Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Hafiz bin Razali daripada kelas 4 Ibn Hafiz akan membentangkan tajuk Kerajaan Umayyah. Sejarah Kerajaan Umayyah. Asal penubuhan. Bersempena nama Umayyah bin Abdul Syams, iaitu salah seorang daripada pemimpin keturunan Quraisy. Pengasasnya ialah Muawiyah bin Abi Sufyan. Tempoh memerintah daripada tahun 41 Hijrah hingga 132 Hijrah. Bilangan khalifah ialah 14 orang. Pemerintahan. Keluasan kerajaan meliputi sebahagian besar benua Afrika, Asia dan Eropah. Pusat pemerintahannya ialah di Damsyik, Syria. Khalifah pertama merupakan Muawiyah bin Abi Sufyan dan khalifah terakhir merupakan Marwan bin Muhammad. Khalifah terkenal. Pertama, Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau merupakan khalifah pertama yang memerintah daripada tahun 41 Hijrah hingga 60 Hijrah. Kedua, Abdul Malik bin Marwan. Beliau merupakan khalifah kelima yang memerintah pada tahun 65 Hijrah hingga 86 Hijrah. Yang ketiga, Al-Walid bin Abdul Malik. Beliau merupakan khalifah ke-6 yang memerintah pada tahun 86 Hijrah hingga 96 Hijrah. Dan khalifah ke-4 merupakan Umar bin Abdul Aziz. Beliau merupakan khalifah ke-8 yang memerintah pada tahun 99 Hijrah hingga 101 Hijrah. Sumbangan khalifah terkenal. Muawiyah bin Abi Sufyan. Pertama, beliau menjadikan Damsyik sebagai pusat pemerintahan Islam yang terkenal. Kedua, mewujudkan perkhidmatan pusat berkuda. Ketiga, memperkenalkan cap mohon rasmi Kerajaan Umayyah. Keempat, menubuhkan Jabatan Setiausaha, Jabatan Cukai dan Jabatan Urusan Awam. Kelima, memperkasakan armada laut. Abdul Malik bin Marwan. Pertama, menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa rasmi dalam urusan pentadbiran negara. Yang kedua, mencetak mata wang dinar Islam pertama bertulisan Arab dan berteks Al-Quran. Yang ketiga, menaik taraf perkhidmatan pusat dan sistem pengangkutan awam. Yang keempat, menubuhkan Dewan Al-Junud untuk menguruskan pertahanan negara. Yang kelima, mengarahkan pembinaan Kubah Al-Sahra di Baitul Maqdis. Al-Walid bin Abdul Malik. Yang pertama, pembukaan wilayah baru Islam seperti Andalus dan India. Kedua, memperbaiki dan mencantikkan seni bina Masjid Nabawi. Yang ketiga, membina banyak masjid baru seperti Masjid Umawi di Damsyik. Yang keempat, memberikan perhatian kepada rakyat yang berkeperluan khas seperti golongan warga emas. Dan yang terakhir, menggalakkan pembinaan bangunan baru bercirikan seni bina Islam. Umar bin Abdul Aziz. Pertama, mengecualikan bayaran cukai jizyah terhadap kafir zimmi sehingga ramai yang memeluk Islam. Kedua, mengeluarkan arahan rasmi kepada Ibnu Syihab Az-Zuhri untuk membukukan hadis Rasulullah SAW. Yang ketiga, membina rumah transit untuk para pedagang. Keempat, menaik taraf infrastruktur untuk kemudahan rakyat seperti hospital, jambatan, perigi dan jalan raya. Yang terakhir, mengasaskan Dewan Penasihat yang dianggotai oleh para ulama untuk memberikan nasihat kepada khalifah. Faktor kegemilangan Kerajaan Umayyah. Dari segi agama, Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah menyemarakkan aktiviti keilmuan seperti pengajian Al-Quran dan pembukuan hadis. Dari segi politik, pelantikan gubernur yang berwibawa berjaya menghapuskan pemberontakan oleh puak Khawarij dan Syiah. Dari segi ekonomi, kerajaan berjaya memanfaatkan hasil daripada pertanian dan perdagangan untuk membangunkan negara. Dari segi pendidikan, menjadikan masjid dan istana sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Ketenteraan, pasukan angkatan tentera yang berdisiplin dan bersemangat jihad dalam mempertahankan agama dan negara. Yang terakhir, sosial. Hubungan erat antara pemimpin dan rakyat mewujudkan suasana perpaduan dan harmoni dalam masyarakat. Faktor kemerosotan Kerajaan Umayyah. Dari segi politik, sistem lantikan khalifah secara monarki menimbulkan perebutan kuasa dan persaingan dalam kalangan anggota keluarga. Dari segi sosial, sikap taksub antara kiblah Arab Utara dan Selatan sehingga mencetuskan perpecahan dan gerakan sulit untuk menumbangkan kerajaan. Akhlak, khalifah mengamalkan cara hidup mewah dan boros dalam perbelanjaan hingga menimbulkan rasa tidak puas hati rakyat. Rumusan topik. Yang pertama, kita hendaklah memartabatkan ajaran Al-Quran dan Al-Sunnah dalam urusan kepimpinan agar syariat Islam dapat ditegakkan. Yang kedua, kita hendaklah memiliki semangat jihad yang tinggi dalam mempertahankan kedaulatan negara. Dan yang terakhir, kita hendaklah berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan agar dapat memberi semangat kepada umat Islam. Sekian, terima kasih.